Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup ini kita memiliki pelbagai keinginan, kehendak, kemahuan. Apa sahaja yang kita inginkan, kita nak, tak ada siapa boleh beri melainkan Allah SWT. Bila Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan, maka tak ada siapa yang boleh beri. Tuan-tuan dan puan sekalian, ramai orang inginkan dalam dunia ni, semua orang nakkan bahagia, nakkan ketenangan, nakkan kejayaan, kemuliaan, nakkan segala yang baik-baik dalam hidup. Tak ada orang yang dalam hidup ni nakkan kehinaan. Semua nak bahagia, nak berjaya. Dan ramai orang sangka, kalau anak-anak kecil daripada sekolah, mereka sangka bahagia ni bila dapat apa yang mereka nak. Dapat mainan ni, dapat mereka nak mainan lain lagi. Nak mainan ni, dapat mainan lain, nak mainan lain lagi. Sama juga kita, ramai orang sangka kalau wanita ni dia mungkin dirasa kebahagiaan dia bila dia nampak cantik, nampak lawa kan. Lelaki pula sama juga. Kita rasa kita tak bahagia sebab mungkin kita kurang memiliki tidak memiliki isteri yang cantik, atau kita tak handsome kan. Kalau wanita, kenapa saya tak cantik? Tapi ramai orang yang dah dapat segala kecantikan dalam dunia, tapi dia kata, oh, cantik pun tak guna. Saya selalu dengar ayat orang kata, Ustaz, kami cantik-cantik pun tak guna. Kami cantik-cantik pun tak guna. Ada orang dia usaha sampai dia dapat kahwin dengan orang dia nak, bercinta siang malam daripada sekolah, daripada tadika dah bercinta, sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampai mereka dapat universiti, hari-hari doa supaya dapat kahwin dengan orang yang mereka nak. Akhirnya bila dia kahwin dengan orang yang dia suka, dia sayang, dia sangka dia akan bahagia. Sekali bila dia kahwin dengan orang yang dia sayang, orang yang dia cinta, akhirnya dia pun tak bahagia juga. Dia kata apa? Kahwin dengan orang yang sayang pun tak bahagia. Dan orang pula, ada orang yang sangka bahagia ni dalam kekayaan, dalam wang ringgit, dalam pekerjaan yang baik. Dia pun kerja siang malam, dia pun dapatkan pekerjaan yang dia nak, dia pun dapat semua apa yang dia nak. Duit banyak, dia dapat kenderaan yang dia nak, rumah yang dia inginkan, yang dia mimpi-mimpikan. Hari-hari lukis gambar kereta yang dia nak, hari-hari dia lukis gambar rumah yang dia nak. Dia lukis semua sekali, semua dah siap dia lukis cantik-cantik. Tapi dia kata apa? Ramai juga saya selalu dengar, dia kata, Ustaz, rumah besar-besar pun tak guna, ada kenderaan baik pun tak guna, ada duit banyak pun tak guna. Ada orang kata dia dah dapat semua sekali apa yang dia nak. Dia nak nama, dia nak kemasyhuran, dia ada cita-cita nak jadi raja, nak jadi menteri, apa yang dia nak. Akhirnya dia dapat semua sekali, tapi dia kata ada semua ni pun tak guna. Sebenarnya bukan salah rumah, bukan salah kereta, bukan salah rupa yang cantik atau tak cantik. Tapi sebenarnya dalam hidup ni, bahagia bila kita datang dekat dengan Allah SWT. Dan kesusahan datang dalam hidup, kesusahan datang dalam hidup kita ni, ujian datang supaya kita bergantung kepada Allah. Biasa orang dia sangka dengan duit dia boleh dapat kesihatan yang baik. Tapi kadang-kadang dengan duit kita ubat orang yang kita sayang, takdir Allah mereka meninggal dunia. Masa tu baru datang dalam hati kita, duit kita yang banyak pun tak boleh beri bahagia, tak boleh beri faedah, keselamatan, melainkan dengan izin dan bantuan Allah SWT. Ramai orang kaya-kaya kata, doktor, saya sanggup bayar berapa saja doktor nak. Saya sanggup hantar hospital paling hebat dalam dunia, doktor yang paling pakar. Saya sanggup bayar berapa saja. Tapi saya nak orang yang saya sayang ni hidup. Tapi Allah SWT ambil nyawa orang yang dia sayang dan pergi. Waktu tu Allah nak ajar dia. Tak salah ada duit berusaha siang malam, tapi salah bila kita nampak dengan duit kita boleh selesaikan segala masalah kita.
Ramai orang dah sampai, dah capai semua sekali, dapat duit, dapat rumah. Akhirnya isteri anak dia mungkin diuji tinggalkan dia. Orang yang dia sayang tinggalkan dia. Mungkin tinggal berpisah hidup. Baru dia yakin satu wanita yang bergantung dengan suami. Takdir Allah satu masa orang yang dia sayang khianati cinta dia. Ketika tu yang mengkhianati ni, yang buat dosa, buat salah, dia berdosa mengkhianati dan dia akan jawab depan Allah. Tetapi untuk isteri atau suami yang dikhianati tadi, Allah nak ajar dia supaya dia jangan bergantung kepada selain daripada Allah SWT. Allah nak kita cuma bergantung kepada Allah. Allah nak kita berharap pada dia. Ramai orang telah dapat semua apa yang dia nak, dan dia tak nampak apa yang dia dah miliki ni. Dia sangka dulu ada duit yang banyak, ada harta yang banyak, dia boleh bantu keluarga, tolong keluarga. Tapi takdir Allah, kadang-kadang dengan duit, dengan harta, anak-anak jadi bergaduh, keluarga jadi bergaduh, adik-beradik jadi bermusuh. Jadi kerana dunia, akhirnya kadang-kadang dia menguji kita. Allah nak ajar kita sesuatu. Allah nak ajar kita duit yang banyak pun tak boleh beri faedah, tak boleh beri kebaikan, tak boleh satukan keluarga kita, tak boleh bantu mak ayah keluarga. Dan kita kerja kuat-kuat nak tolong mak ayah, tapi takdir Allah, baru kita senang sekejap Allah ambil mak ayah kita. Allah nak ajar kita bahawa duit kita, harta, kekayaan dan pekerjaan, apa kemasyhuran, nama kita tak boleh beri kebaikan, faedah, keselamatan, bahaya. Yang boleh buat segala-galanya cuma Allah SWT. Tuan-puan sekalian, Allah nak kita semakin dekat pada dia. Apa saja hajat kita dalam hidup, kita kena balik pada Allah. Tiada yang boleh beri rasa gembira, rasa tenang melainkan Allah. Tiada yang boleh beri rasa bahagia, rasa sejuk hati kita melainkan Allah SWT. Hanya Allah yang boleh buat. Apa yang dia khendaki, itu saja yang akan terjadi. Sebab tu kita jadikan diri kita semakin dekat pada Allah. Tapi kita selalu tak nak macam tu. Kita suka cari jalan yang lain. Kalau boleh usaha dengan duit, usaha dengan duit dulu. Kalau boleh usaha dengan akal fikiran, usaha dengan akal fikiran kita punya. Tapi kita tak mau cari Allah dulu. Tak nak cari apa dosa saya, apa kesilapan saya, apa kelemahan dalam hidup saya, apa dosa yang saya buat, kesalahan yang saya buat. Mungkin bukan kesalahan sekarang, tapi kesalahan yang lepas-lepas yang kita belum bertaubat. Solat kita belum betul, Quran kita belum betul, hubungan kita dengan Allah belum betul. Jadi kita tak nak fikir dosa yang kita patut tinggal dah lama belum tinggal. Kita tak nak fikir. Sehinggalah Allah datangkan, ada manusia yang Allah perlu datangkan musibah, datangkan kesedihan, supaya sampai dia mengaku, ya Allah, saya bersalah, saya zalim, saya berdosa, saya minta ampun. Ya Allah, saya salah, saya minta ampun, saya berdosa. Nabi SAW pernah bersama sahabat. Nabi SAW ajak sahabat ucap ulang-ulang kali, lebih 70 kali. Nabi SAW ucap ulang-ulang kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah, aku minta ampun. Wa tub alayya, aku bertaubat kepada engkau. Innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Tawwabur Rahim. Allah Maha Pengampun, penerima taubat dan Maha Penyayang. Jadi bila kita mula nampak saya salah, saya berdosa, ketika tu sebenarnya Allah sedang buka jalan untuk kita. Selagi kita hidup dalam dunia dan kita bergaduh, kita ditimpa musibah, kita tak nampak ni dosa saya, kita nampak ni dosa dia, kita nampak orang lain, sebenarnya tak cukup musibah yang datang tu, dan kita tak akan keluar daripada musibah tu melainkan bila kita balik pada Allah. Di dalam dunia ni tidak ada perkara lebih kita patut takuti, kita geruni, kita risau, dan tak payah takut tentang kita takut ujian-ujian luar, kita kena risau, kena berusaha. Tapi tak ada perkara lebih bahaya pada diri kita, lebih bahaya daripada bom, lebih bahaya daripada Amerika, Rusia, lebih bahaya daripada ancaman musuh, daripada Yahudi dan daripada syaitan. Apa yang paling bahaya sekali ialah dosa kita sendiri, kesilapan kita. Bila kita tak mengaku silap kita, bila kita mengampak kesilapan, dosa, baru kita akan rapat dan hampir pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kita kena ingat, tak ada bahagia akan masuklah hati kita melainkan Allah yang masukkan.
Tiada ketenangan yang akan masuklah hati kita melainkan Allah yang beri tenang. Tak akan rasa sejuk, bahagia hati kita melainkan Allah yang beri. Tak ada siapa boleh beri melainkan Allah yang beri. Untuk tu kita kena banyak bertaubat pada Allah. Bila kita banyak bertaubat, kita istighfar, Allah akan sayang kita. Kita istighfar, kita taubat, Allah akan sayang kita. Untuk Allah bantu kita, tuan-tuan sekalian, kita kena sentiasa dekat pada Allah. Pertama sekali, kita kena rasa rendah diri pada Allah SWT. Kena rendah diri, benar-benar rendah diri. Orang yang banyak rendah diri depan Allah, benar-benar rasa hina, benar-benar menghinakan diri dia. Kita memang hina, tapi kita selalu perasan kita mulia. Kita memang tak ada apa-apa, tapi kita selalu perasan yang saya perasan saya punya sesuatu. Kita memang tak ada apa. Sebenarnya bukan kita nak rasa, kita memang tak ada apa. Kita memang tak ada apa-apa. Yang ada semua, pemilik segala-galanya cuma Allah SWT. Jadi kita perlu solat dan kita rendahkan diri kepada Allah. Kita solat dan kita rendahkan diri kita kepada Allah SWT. Sujud pada Allah. Banyakkan masa untuk solat. Pertama sekali, banyak masa untuk solat. Sibukkan diri dengan solat. Tuan-puan, putus-putus kan? Yang bagi buat semua Allah SWT. Minta dengan Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Tiada yang boleh buat, tiada yang boleh beri kesan kebaikan, keburukan, melainkan apa yang Allah tentukan. Apa yang Allah tentukan, itulah perkara yang sebaik-baiknya. Apa yang Allah takdirkan, itulah perkara yang sebaik-baiknya. Tuan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali Rasulullah kata dalam hadis, dalam mutakhab hadis saya baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada musibah dalam keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam sibukkan diri dengan solat. Jadi dalam solat, kita rendahkan diri kita. Rendahkan diri. Pertama, jaga solat fardu awal waktu. Orang jaga solat fardu di dalam jagaan Allah. Kata Allah, ni orang aku jaga dia. Orang yang tak jaga solat fardu, Allah biarkan dia. Dalam hadis, siapa solat subuh berjemaah, kata Allah, ni orang aku jaga dia. Orang siapa? Orang siapa? Orang Allah. Orang Allah. Jadi kita jadi orang siapa? Kita jadi orang Allah. Jadi kalau kita jadi orang sembahyang subuh berjemaah, kita jadi orang Allah. Allah jaga kita. Kehidupan kita, langkah gerak geri kita dalam jagaan Allah. Kalau Allah jaga kita, satu dunia tak boleh beri bahaya, tak boleh datangkan mudarat, tak boleh beri musibah pada kita, tak boleh beri mudarat, tak boleh beri kesan yang buruk. Yang boleh beri semua ni cuma Allah SWT. Jadi kita sibukkan diri kita dengan solat fardu awal waktu. Azan, kita pergi masjid berjemaah. Azan, pergi masjid berjemaah. Orang jaga solat berjemaah, Allah SWT akan ubah hidup dia. Orang jaga solat berjemaah, Allah akan jaga hidup dia. Allah ubah hidup dia. Tuan-tuan sekalian, hari ini kita cari jalan yang selain daripada Allah. Kita tak kejar Allah. Kan kita dengar azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari solat, hayya 'alal falah. Dengan solat kita akan berjaya. Dengan solat kita akan berjaya. Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bila azan, tiga-tiga ni sahabat besar, pakar Quran dan hadis Nabi SAW. Bila azan, dia pergi pasar. Bila azan, dia pergi pasar, dia baca Al-Quran. Ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Mereka lah lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah dan salat. Azan, semua lelaki pergi masjid. Sebagai ketua keluarga, bahagia keluarga kita ditentukan dengan seorang lelaki jaga solat berjemaah. Dengan jaga solat berjemaah. Tapi kalau kita tak jaga solat berjemaah, kita tak jadi ahli masjid. Masjid ni rahmat Allah turun mencurah-curah. Dia jaga solat awal waktu. Nabi kata kalau orang tahu pahala subuh berjemaah, orang akan pergi masjid walaupun terpaksa merangkak. Tuan-tuan merangkak pun pergi masjid. Kalau orang tahu pahala zuhur berjemaah, orang akan pergi masjid walaupun terpaksa berlari. Pergi masjid sembahyang solat berjemaah. Sibuk macam mana pun kita, dahulukan perintah Allah. Dahulukan perintah Allah SWT. Aisyah radhiyallahu anha kata, azan dilaungkan, Nabi SAW seolah-olah tak kenal kami. Walaupun Nabi SAW kat rumah, orang paling rajin, kuat buat kerja rumah, uruskan keluarga. Tapi azan, Nabi tak pedulikan siapa-siapa pergi masjid. Jadi kita sebagai ketua keluarga lelaki, kita lelaki kena jaga solat berjemaah.
Ar-rijal, Allah kata ar-rijal. Ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Ar-rijal, ar-rijal, Allah kata lelaki. Siapa lelaki? Kita kalau lelaki gaya mutu keunggulan kan. Hisap rokok kata kan. Iklan rokok lah macam tu, gaya mutu keunggulan. Tapi orang yang Allah kata lelaki, siapa dia? Allah puji, Allah banggakan lelaki pejuang. Siapa dia? Azan, solat berjemaah di masjid. Dia kata kalau 50% kata seorang alim, jadi kata-kata ulama lah. Dia kata siapa kalau orang Islam jaga solat berjemaah, 50% dia lelaki solat berjemaah, Allah SWT akan buka keberkatan langit dan keberkatan bumi. Allah akan bukakan keberkatan langit dan keberkatan bumi. Kita diberi dalam hati kita akan diberi tenang yang satu dunia tak boleh beri. Tuan-puan sekalian, walaupun kita miliki dunia, tapi kalau kita tak ada ketenangan, untuk bersama dengan isteri pun tak tenang, bersama dengan anak pun gelisah, bersama dengan suami pun bergelisah, bersama dengan mak ayah bergelisah, nak kumpul keluarga ramai-ramai pun tak boleh, gelisah. Sebab dalam hati tidak diberi tenang. Orang yang tenang di mana pun dalam dunia dia akan tenang. Sebab tu pertama jaga solat berjemaah, awal waktu kat masjid. Azan wanita tunggu atas sejadah, tunggu solat. Orang yang solat dan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Selalu kata ustaz saya dah solat tapi Allah tak kabul doa saya. Hidup saya susah, makin perit, sakit, makin susah, Allah uji. Baik tak payah solat. Saya kata pada mereka, bukan. Bila kita solat dengan jaga solat, beza dia langit dengan bumi. Orang Sa'ad Abi Waqqas kata, aku sempat tanya pada Nabi SAW, siapakah orang dimaksudkan dengan orang yang jaga solat, atau siapa dimaksudkan dengan orang yang tidak cuai dalam solat dan tidak lalai, ialah fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yakni yang lalai. Aku tanya Nabi, siapa yang lalai? Orang yang melengah-lengahkan waktu solat. Orang yang melengah-lengahkan waktu solat. Jadi kalau tuan-puan nak hidup kita berubah, saya nak hidup kita berubah, kita belajar jadi hamba Allah. Belajar menjadi hamba Allah. Dalam dunia, orang yang banyak menghina dan merendahkan diri depan Allah, dahi dia sujud pada Allah dengan rendah diri, dengan penuh penghinaan, dengan benar-benar daripada hati. Langsung rasa bila solat Allahu Akbar, rasa semua makhluk ni kecil. Malaysia kecil, Amerika kecil, Rusia kecil, diri kita kecil. Saya Abid Liu kecil, tak ada apa. Rumah saya kecil, kereta kecil, kenderaan kecil, tak ada apa, kosong. Bila Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, Dia Maha Besar, Dia menguasai segala-galanya. Selain daripada Allah, tak boleh buat apa-apa. Tak boleh beri kesan, tak boleh beri bahaya, tak boleh beri mudarat. Sedikit pun tak akan ada apa musibah, bahaya akan datang hidup kita, melainkan apa yang Allah tentukan. Yang kata sebab dia saya mati, sebab dia habislah saya, tak ada saya habislah semua. Tak, saya ada ke saya tak ada, mereka ada ke mereka tak ada, dan apa yang Allah tentukan itu saja yang terjadi. Kalau ayah tak ada, habislah korang semua. Kalau abang tak ada, habislah awak, yang matilah awak. Tak, abang ada ke tak ada, yang jaga awak, pelihara awak, bagi rezeki pada awak ialah Allah. Sebab tu Umar Abdul Aziz, dia ajar anak dia dirikan solat, jadi orang yang bertakwa. Dia ada anak belas orang, dan kebanyakan anak-anak dia semua jadi, bila dia meninggal, dia tak tinggal sesin pun duit untuk anak dia. Umar Abdul Aziz, dan ulama khalifah yang sangat mulia. Dia kata khalifah yang sangat mulia, dan ketua raja pemerintah yang mulia. Orang kata kenapa tak tinggal apa-apa untuk anak-anak? Apa dia jawab? Kenapa tak tinggal apa-apa untuk anak-anak? Apa dia jawab? Dia jawab, kalau mereka orang yang bertakwa, Allah akan jaga dia. Kalau saya tinggal harta sebanyak dunia, harta itu tidak akan memberi manfaat pada mereka. Terbukti hari ini, dengan meninggalkan harta yang banyak, menjadikan anak-anak bergaduh, bermusuh, menjadi musibah. Untuk tuan-puan, jangan terlalu kejar sangat harta. Tak salah berusaha. Malas berusaha, Allah marah. Kuat berusaha, Allah tak marah. Tetapi jangan cita-cita kita untuk menjadi orang yang paling kaya dalam dunia. Bukan cita-cita kita cita untuk berkat, untuk cukup, jadi tenang. Tak salah supaya cukup rezeki kita. Tapi kita bukan nak jadi orang paling kaya dalam dunia. Tak perlu nama kita masuk dalam 10 orang terkaya dalam dunia, masuk bursa papan utama. Tak payah cita-cita macam tu. Tak payah cita-cita macam tu. Sebab
Terbukti ramai orang telah capai semua ni, akhirnya bila anak-anak jadi bergaduh, bermusuh. Umar Abdul Aziz rahmatullah alaih, bila meninggal dia hantar anak dia jauh-jauh supaya tak berebut kerajaan. Tapi takdir Allah, raja selepas beliau mencari orang takwa menjadi ketua gubernur-gubernur. Akhirnya kaum masyarakat nampak kebaikan anak-anak dia, orang tak tahu pun anak dia. Akhirnya anak-anak dia jadi ketua. Sebab dunia ni Allah yang punya. Bila dunia datang dalam keadaan kita tak nak, kita cuma nak Allah, dunia akan datang dengan hina. Dunia akan datang dengan rendah diri. Dunia akan datang tanpa merosakkan kita. Tapi kalau kita terlalu nak dunia, nangis-nangis nak dunia, macam orang gila nak dunia, siang malam kejar dunia, sampai tertinggal sembahyang, tinggal Quran, tertinggal nak ziarah mak ayah, sampai mulut jadi kasar, jadi sombong, jadi cakap salah, rasa sombong, rasa lebih baik daripada orang lain. Dah tak boleh bercampur dengan orang biasa. Tak boleh nak rendahkan diri. Dah tak boleh nak tidur masjid, nak itikaf. Dah tak boleh nak berdakwah masuk kampung pedalaman orang asli. Dah tak boleh nak buat semua ni. Apa makna hidup kita sampai macam tu? Apa makna hidup kita sampai jadi macam tu? Kita sampai hilang segala-galanya. Untuk tuan-tuan sekalian, dunia ni, kita semua nak dunia. Tak ada siapa tak nak. Tapi jangan terlalu nak dunia ni. Jadikan Allah dan akhirat sebagai maksud matlamat kita. Bila kita jadikan Allah maksud, akhirat matlamat kita, Allah tujuan kita, dan akhirat tempat yang kita akan pergi, dunia akan datang dengan hina, dengan rendah diri. Sebab tu tak salah ada dunia paling banyak, tak salah jadi orang paling kaya, tak salah ada rumah yang paling besar, tak salah ada kenderaan yang paling baik untuk kemudahan, tak salah ada jadi apa pun. Tapi salah kalau dalam hati kita ada cinta dunia. Ada orang tak ada apa-apa pun cinta dunia. Cinta dunia. Tengok orang kereta mewah je terkesan. Berpusing kepala. Berpusing kepala. Sengit kepala pusing. Macam tak perkasan lah. Macam takjub dunia. Ataupun nampak orang hebat, hina mereka. Wah, hebat, kaya, masuk neraka. Pandang orang dengan penghinaan. Tu tanda dunia masuklah hati kita. Kita rasa dengki. Kita rasa dengki pada kekayaan orang lain. Sebab tu Ibrahim bin Adham ni cerita-cerita lah. Pernah sekali dia bertidur satu tempat, dia buat khemah. Kemudian dia pasang tiang-tiang daripada emas. Masa tu raja yang kaya dulu-dulu kan, raja-raja kaya. Tengok-tengok Arab, Rom, Parsi dulu-dulu, semua salut, kau boleh salut dengan emas. Tiba-tiba datang satu orang pengemis. Pengemis tadi dia nampak dan dia ajak makan sekali. Lepas makan, dia orang pun pindah tempat lain. Pengemis ni tanya, kamu tak balik semula dekat kemah tadi? Mereka kata tak. Lepas tu kamu tinggal je, ada barang-barang berharga kat sana. Dia kata ya. Pengemis tak berhenti nangis. Kenapa? Dia kata, saya tertinggal tempurung saya. Macam mana saya nak makan? Maksudnya ialah, bukan maksudnya tak bersyukur, tak menghargai dunia. Tapi saya nak kata ialah, kata Ibrahim Adham, kamu cuma ada satu tempurung, tapi kamu terlalu cinta tempurung kamu. Kamu cuma ada kenderaan motor yang biasa, tapi terlalu cinta kenderaan motor tadi. Sampai nak pergi masjid tak boleh, sayang motor. Ada motor buruk sebiji je, tapi hari-hari gilap. Tak salah hargai, sayang, tapi hari-hari gilap. Masjid pun tak sempat pergi. Tuan-puan sekalian, bukan soal miskin atau kaya tadi, tapi soal cinta kepada siapa. Cinta kepada Allah membuat keluarga kita jadi tenang dan bahagia. Jadi tuan-puan sekalian, terbukti orang yang paling kaya dalam dunia, Allah cerita dalam Quran, paling besar kuasa. Macam Fir'aun, dia kata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang hebat, Tuhan sekalian alam. Tapi akhirnya Allah tenggelamkan dia. Kemusnahan akhir dia, hidup dia susah, miskin. Allah hancurkan dia di dalam Laut Merah. Dia minta ampun, tapi Allah jadikan beliau teladan, sampai jadikan sempadan sampai kiamat. Ini manusia yang tak patut kita ikut. Walaupun dia memiliki kerajaan yang paling besar. Tuan-tuan, agak-agak orang-orang yang paling besar kerajaan dia tenang? Tak. Orang yang paling besar kuasa dia bahagia? Tak. Adakah orang jadi orang paling bahagia? Tak bahagia. Belum tentu bahagia. Ada isteri, anak isteri jadi gelisah, jadi orang terkenal. Jadi anak isteri orang terkenal pun susah. Baru masuk sekolah tadika je, bapa ustaz mau masuk tadika je, cikgu dah tunggu dah. Semua harap ni mesti boleh hafal seluruh Quran ni kan. Bapak dia penceramah. Jadi anak pun susah. Jadi maksudnya ialah, bahagia ni bukan daripada zahir ini, tapi bahagia ni daripada hati. Untuk tu
banyakkan solat. Sebab tu dalam satu hadis diceritakan Allah SWT Allah dalam hadis lebih kurang maksudnya, wahai Muhammad, Jibril beritahu pada Nabi SAW, walaupun dan untuk beritahu pada kita semua, walaupun betapa lama kamu hidup, satu masa kamu akan mati. Satu masa kamu akan mati. Allah sembunyikan kemuliaan dalam sifat tawadhu', dalam tahajud. Dalam tahajud Allah simpan kemuliaan. Pertama solat fardu, kedua jaga solat tahajud 2 rakaat paling kurang. Sujud rendah diri, nangis-nangis rendah diri. Malam-malam macam pengemis, nangis rendah diri pada Allah. Betul-betul rendah diri. Rasa tak ada apa-apa. Nangis, belajar, nangis, banyak nangis. Kalau tak nangis, itu tanda hati kita dah gelap. Kita dah sombong. Kita rasa boleh buat. Sebab tu tuan-puan sekalian, musibah datanglah hidup ni adalah baik. Walaupun kita semua tak nak. Termasuk saya yang cakap, hari-hari baca doa supaya tak kena musibah. Tapi dengan musibah, ujian rumah tangga, ujian keluarga, ujian dunia, kemiskinan, kesusahan, keletihan, sakit, buat kita mudah menangis. Bila kita nangis, baru kita kata, Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Tengah susah, beza sebut Ya Allah, tolonglah dengan masa tengah senang. Tengah senang kita kata, Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, berilah ni, begini, saya ni. Terima kasih Allah, amin. Itu doa tengah senang. Tapi kalau tengah susah, Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Kita sebut nama Allah, rasa Allah dekat. Rasa sedang memanggil Allah. Maha suci Allah daripada perkataan saya salah pakai sebut. Dia maksudnya kita sedang menyebut, sedang menyeru Allah. Macam kita menyebut begitu rapat dengan Allah. Ya Allah, tolong Ya Allah. Ya Allah, tolong Ya Allah. Ya Allah, tolong Ya Allah. Ya Allah, tolong saya Ya Allah. Ya Allah, tolong Ya Allah. Ya Allah, tolong saya. Jadi dengan menangis, sebab tu Junaid Jamshid meninggal dunia dah. Satu orang penyanyi yang saleh, yang baik. Beliau berhijrah kat Pakistan. Dia sangat terkenal. Dia meninggal sebab kapal terbang dia jatuh. Ada Nu'man Ali Khan tulis pasal Junaid Jamshid. Saya kenal beliau, sayang beliau kerana Allah. Dia ada satu syair dia kata, Ilahi teri chaukat par bikari ban ke aaya ho. Sampai habis dia kata, Ya Allah, saya pengemis yang hina dina, yang sedang mengemis dengan kedua belah tangan. Yang kita dengan kedua belah tangan ni pun banyak melakukan dosa. Pengemis minta dengan tempurung mereka, Ya Allah, saya sedang mengemis di depan pintu rumahmu. Kalau orang pergi kat Kaabah, pergi Mekah, ketika kita solat, wahai Allah, saya sedang mengemis di depan pintu rumahmu. Dalam hadis, orang bila dia solat, dia angkat takbir, seolah-olah dia sedang mengetuk pintu rumah Allah SWT. Dan pintu ini sentiasa terbuka kepada siapa-siapa yang mengetuknya. Pintu ni sentiasa terbuka kepada siapa yang mengetuknya. Ilahi teri chaukat per bikari ban ke ayahu. Kami mengemis dengan kedua belah tangan kami yang penuh hina dina, Ya Allah, kami mengemis kepadamu. Kita doa kepada Allah dengan pengemis. Wahai Allah, inilah hamba-Mu yang telah mengorbankan kemuliaan dan ketinggian agama yang Kau beri kepada kami kerana kerakusan hawa nafsu kami. Ramai orang dulu dihina kerana agama dia mulia. Tapi bila dia mulia, ditinggalkan agama yang menyebabkan dia mulia. Dulu kita tak ada apa-apa, macam saya tak ada apa-apa, daripada longkang, Allah kutip, daripada lembah syirik. Beri saya hidayat, beri saya kenal dia sebagai Tuhan. Tapi bila kita dapat, kadang-kadang kita tinggalkan apa yang kita menyebabkan. Mak saya pesan kat saya, Bit, dulu kita hina, Allah muliakan kita sebab usaha dakwah yang mulia. Dulu hina sebab kerja dakwah Nabi SAW, usaha Nabi, Allah muliakan. Pergi ziarah orang, pintu-pintu orang marah, tahan orang kat highway, jalan raya, kat taman. Itulah kerja hari-hari orang marah. Tapi rupa-rupanya penghinaan, kemarahan orang kerana kita mengajak kepada kebaikan membuat Allah sayang kita. Tapi kadang-kadang pujian, penghargaan orang dan kita disanjung orang dengar cakap kita, orang mungkin jadi baik, tapi kita jadi rosak. Kita jadi rosak. Kita mula rasa diri kita, mula datang perasaan macam-macam. Kita dah terlupa, kita tak ada apa. Semua ni Allah punya. Tak ada apa pun dunia ni. Sampai bila ada musibah, kita heran macam mana nak selesai, macam mana boleh tak selesai.
memang kita tak boleh selesaikan masalah. Sebab yang boleh selesaikan masalah cuma Allah. Tapi bila ada masalah, kita betul-betul fikir siang malam dengan kepandaian fikiran kita. Kita terlupa yang selama ni yang keluarkan kita daripada masalah, daripada dulu sampai hari ni ialah Allah. Daripada dulu sampai sekarang, yang beri ketenangan, kebahagiaan, yang keluarkan kita daripada musibah, kesedihan, selama ni Allah SWT. Selama ni yang beri semua ni Allah. Tapi kita dah lupa semua tu. Untuk tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jaga solat fardu, jaga solat tahajud, menangis waktu malam. Paling kurang 2 rakaat bangun tahajud nangis. Dan paling kurang 2 rakaat tahajud nangis. Ya Allah, ni hamba-Mu yang bodoh, yang jahil, yang tak ada apa-apa, tak pandai. Ya Allah, kami sedang menangis, minta ampun, rendah diri depan Allah. Ya Allah, Engkau maha tinggi, Engkau maha mulia, Engkau maha kaya. Saya tak ada apa-apa ya Allah, tapi saya selalu perasan saya ada apa-apa. Saya minta ampun. Saya selalu perasan saya ada apa-apa. Saya tak tahu apa nak jadi diri saya ni. Saya rasa saya ada sesuatu. Ya Allah, saya minta ampun, saya minta maaf. Saya tak ada apa pun, semua Engkau punya. Ya Allah, ampun dosa saya. Minta ampun, minta tolong ya Allah. Jangan terlalu minta apa yang kita nak. Kalau terlalu nak sangat, dia jadi musibah. Ya Allah, saya nak kahwin dengan orang nak kahwin. Saya nak kahwin juga dengan dia, anak muda orang. Kalau saya tak kahwin, dia habislah hidup saya. Selama ni Allah jaga kita. Sekarang kita kata kerana seorang wanita, kita mati. Kerana seorang lelaki, kita mati. Mana pula selama ni yang jaga kita daripada dulu sampai hari ni Allah. Sekarang kita kata tak ada dia, saya mati. Jadi kalau kita dapat, kita bersama dia, kita mati. Kalau bersama pun dengan keadaan syirik, kita salah, hati kita rosak, dan kita tak akan bahagia. Sebab siapa-siapa yang bergantung selain daripada Allah, dia tak akan bahagia. Siapa-siapa yang berharap mencintai sesuatu selain daripada Allah, melebihi mencintai Allah, dia tak akan tenang, dia tak akan bahagia. Hati dia gelisah, sakit kepala, sakit jiwa, tak tenteram, terlalu cinta dunia, harta. Kalau dia dapat pun jadi rosak, kalau tak dapat pun dia rosak. Tapi kalau cinta Allah, dapat dia tenang, tak dapat pun dia syukur, dapat dia syukur. Dia ditimpa, dia doa makbul, dia bahagia. Tak makbul pun dia bahagia. Sebab bagi dia baik, tapi Allah tak bagi, tentu apa yang Allah tentukan lebih baik daripada apa yang dia sangka. Sebab ilmu kita kecil. Selalu naik kapal terbang dengan anak, tengok dekat tepi flight tu, saya tengok keluar, kan kita nampak rumah kita kecil. Selama ni kita rasa, wah besar rumah saya. Naik kereta, wah besar kereta saya. Duduk kat jalan raya, wah besar kereta saya. Naik kapal terbang, tengok, wah rumah kecil, kereta kecil, Malaysia kecil, Amerika kecil, dunia ni kecil. Semua Allah punya. Semua Allah punya. Semua nampak kecil. Tak ada apa-apa rupanya. Jadi sebenarnya kita melihat, bila kita nampak, kita duduk kat situ, kita nampak kita. Tapi kalau kita tuju pada Allah, Allah akan nampakkan kita sebenarnya dunia ni apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik untuk kita. Apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik untuk kita. Untuk tu kita rapat dengan Allah, kita sayang pada Allah, kita cinta pada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan sekalian, tu perkara yang pertama. Banyak bangun tahajud, sibukkan solat duha. Ada masalah tuan-puan, kita buat solat duha 8 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Tahajud 8 rakaat, 12 rakaat, paling kurang 2 rakaat. Lagi banyak lagi baik. Sama juga duha 2 rakaat. Paling bagus 8 rakaat. Kalau bagus lagi 12 rakaat. Saya buat 12 rakaat, dapat 1 mahligai dalam syurga. Buat 2 rakaat, beri salam 2 rakaat, beri salam. Seronok solat 2 rakaat. Bahagia solat 2 rakaat. Bangun lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Lagi banyak kita rendah diri kita, lagi kita dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Lagi dalam dunia kita kurang sujud, banyak mendongak padang ke atas jalan. Jalan dengan sombong, nampak kita rasa tinggi, nampak semua orang rendah, nampak kereta kita bagus, semua kereta orang hina. Atau nampak rumah kita besar, tengok semua rumah orang hina. Nampak kita cantik, handsome, kulit bagus, baik, tengok kulit orang semua hina. Ini semua tanda hati kita dah kotor. Ini tanda hati kita dah kotor. Tanda hati kita dah kotor. Jadi banyak sujud, banyak rendah diri, doa dengan Allah, buat solat sunat duha. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah, takbir, solat. Pandang tempat sujud. Pandang tempat sujud, rendah diri. Ya Allah, penuh rendah diri. Rukuk lagi rendah.
takbir, iktidal, serah diri kita pada Allah. Sujud, satu orang sujud, dia sangat hampir pada Allah. Satu orang ketika dia sujud, dia sangat hampir pada Allah. Sujud, nangis. Sujud, nangis. Ya Allah, saya tak ada apa, semua kau punya. Tuan-puan, bila kita rasa rendah diri, tak ada apa, Allah bantu kita. Allah akan keluarkan kita daripada segala musibah. Jangan risau. Besar mana pun dunia ni, di sisi Allah dia kecil. Berat mana pun musibah kita tanggung, di sisi Allah dia kecil. Bila kita balik pada Allah, dekat pada Allah, sayang pada Allah, seluruh dunia ni menjadi mudah. Seluruh dunia ni menjadi indah. Seluruh dunia ni menjadi ketenangan. Syaratnya kita balik pada Allah. Bukan seorang, juta-juta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ribu-ribu orang, ratus juta daripada dulu sampai hari ni. Sampai hari ni ada ratus contoh kalau saya nak beritahu tuan-puan, orang-orang yang cuma balik pada Allah sekejap. Semua dia rasa macam dunia nak himpap dia, habislah hidup dia. Bila dia balik pada Allah, seluruh dunia menjadi mudah untuk dia. Untuk tu, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak nangis. Jangan tak nangis. Nangis ni rahsia bahagia dalam hidup. Nangis pada Allah. Ya Allah, ada orang akan jumpa, Ustaz, saya dah tak tahu macam mana nak handle keluarga saya. Dah tak boleh buat apa dah. Saya dah tak tahu nak buat apa. Habislah saya tak tahu nak buat apa. Saya dah tak bahagia dah. Saya kata, abang, sebenarnya punca dia kita tak balik pada Allah. Baliklah pada Allah, nangis, buat solat sunat duha, Zuhur azan pergi masjid, nanti Zuhur cuti ni pergi masjid, Asar pergi masjid, Maghrib pergi masjid, Isyak pergi masjid, Subuh pergi masjid. Pergi masjid dan pergi masjid. Dekat diri pada Allah. Dekat diri pada Allah. Wanita pun sama, azan ada masalah dengan suami, tak payah tuju suami. Suami bersalah, berdosa, tapi tuju pada Allah. Buat untuk Allah, hidup untuk Allah. Takkan pernah menyesal orang hidup untuk Allah. Walaupun cuma buat 2 rakaat solat, rasa hamba, rasa diri pada Allah, dekat pada Allah, tu satu kurnia. Sebab ramai orang tanya saya soalan, mereka bercinta dan mereka tak bahagia. Rupa-rupanya bila tanya, kebanyakannya kurang jaga solat. Solat, banyak semayang tapi tak jaga solat. Jadi kesan tak jaga solat, Allah beri musibah dalam keluarga. Dua-dua lalai. Bila dah tak solat, mata tak jaga. Bila tak solat, hati pun ke lain, tak tenang. Bila tak tenang, cari jalan tenang. Suami cari wanita lain, cari perempuan lain. Wanita pula cari laki lain, cari kawan-kawan laki. Hati tak tenang. Bila tak tenang, cari duit lagi. Tak tenang, cari kerja lagi, tambah 2-3 kerja. Tak tenang, cari lagi kenderaan, cari rumah, cari lagi. Tapi lama-lama letih. Kita makin lama makin tua, bukan makin muda. Makin lama kita dia makin tua lah, jadi letih. Bila kita letih, kita dapat semua, hanya fed up. Kita pun sedih, kita mula marah-marah, tak tentu hala. Sebab tak dapat apa yang kita nak. Sebenarnya bukan sebab apa, sebab dahi tak sujud pada Allah, tak rendah diri, tak minta tolong. Allah tunggu kita minta tolong, tapi kita tak mau minta tolong. Kita dah tak ada jalan, kita marah Allah. Sedangkan hari-hari Allah suruh solat 5 waktu, tapi kita tak solat awal waktu. Kita suka lambat solat. Apalah salahnya? Cuma nak beli sabun je. Sebab beli sabun Zuhur berjemaah tertinggal. Cuma sebab nak beli make up je, solat asar berjemaah tertinggal. Cuma nak bayar main anak-anak je, Maghrib berjemaah tertinggal. Cuma nak tengok satu drama je, semain tahajud tinggal sebab tidur lambat. Cuma kerana nak tengok like Facebook je, kita punya tahajud tinggal. Cuma kerana nak tergesa-gesa nak pergi untuk tidur je, kita tinggal zikir pagi, selawat waktu pagi, doa waktu pagi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya cakap ni sebenarnya untuk diri saya. Saya ingatkan diri saya, alangkah indahnya hidup ini, bahagia hidup ini, sekiranya kita dekat dengan Allah. Seluruh dunia ni akan menjadi sangat mudah, sangat indah bila kita rapat dan dekat pada Allah SWT. Tu je jalan dia. Tak susah. Jaga solat fardu awal waktu, berjemaah di masjid. Dah lama kita dengar, mulai hari ni kita janji, azam, sembahyang jemaah kat masjid. Allah bantu kita. Allah janji, bukan saya janji. Bukan mana-mana raja janji. Bukan mana-mana presiden. Atau kalau ada presiden janji, tuan-tuan, Perdana Menteri, ada orang paling kaya jumpa, Dek, apa adik nak, semua abang bagi. Apa saja awak nak, semua saya bagi.
nak rumah mana, nak kerja mana, nak universiti mana, nak sambung belajar mana, nak bisnes apa, nak sambung apa, nanti lepas pencen nak apa, nak dapat bisnes, nak buka kedai, anak nak sekolah mana, semua saya tolong. Jangan risau, duit saya terlebih, saya pun tak tahu nak buat apa tuan-puan buat. Tuan-puan semua akan kejar dia. Tapi dia kata syarat je, kalau nak ni semua, jumpa saya pukul 4.30 pagi. Apa kita buat? Sanggup tunggu tak? 4.30 pagi, pergi jumpa dia dekat masjid kat rumah saya. Dia bagi apa semua tuan-puan nak. Agak apa tuan-puan nak. Saya rasa tuan-puan yang dengar semua ni, berapa ribu orang ni, semua yang dengar, semua tunggu kat masjid ni. Sebab ada orang kaya nak bagi apa saja yang kita nak. Tapi siapa yang janji nak beri apa yang saja kita nak? Allah SWT. Allah yang nak beri apa yang kita semua nak. Dia maha kaya. Dia beri apa yang semua tuan-puan nak. Tak kurang kerajaan Allah, tak kurang kuasa Allah. Jadi lidah kita jangan minta selain daripada Allah. Hati kita jangan berharap selain daripada Allah. Minta pada makhluk buat kita letih penat. Harap pada makhluk buat kita letih penat. Tapi kalau minta harap pada Allah, wallahi watallahi wabillahi, tak akan pernah kecewa. Kita semua tak akan pernah kecewa. Sebab dia maha kaya. Kita tengah cakap ni, Allah tengok kita. Allah tengok kita tak? Dia tengok kita. Dia tahu apalah hati kita, yang terdetik, yang terlintas. Dia tengok saya. Dia tahu apa saya ucapkan. Dia tahu apa dalam fikiran saya. Dia tahu apa yang saya rasa. Allah maha melihat. Dia jaga kita daripada dulu sampai hari ini. Allah maha kaya, tak pernah tinggal kita. 24 jam jaga kita. 24 jam sudi dengar doa kita. 24 jam sudi dengar rintihan kita. 24 jam sudi dengar kita menangis. 24 jam sudi dengar apa hajat kita. 24 jam siasa bersama dengan kita. Dan dia tak pernah tinggal kita walaupun satu saat. Dan dia tak pernah marah kita minta apa pun. Siapa pun orang paling kaya dalam dunia, kalau orang minta dengan dia berkali-kali, orang akan marah. Mak yang paling sayang anak dalam dunia pun, kalau anak tu tak berhenti-berhenti tanya, dia mengamuk. Anak tu tanya-tanyalah, dia marah. Kau ni mak macam nak tanya budak ni ke lempang juga kan. Contohnya kan, mak dah marah dah, bunyi juga lempang tu. Ayah, anak baik, anak apa nak. Tapi kalau tak berhenti anak tanya, tak payah tak berhenti, 10 kali je kita dah mula nak marah pada anak. Allah SWT suka dengan kita berdoa. Dia sayang kita, dia cinta kita. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, jaga solat awak tu berjemaah. Bayangkan kalau seluruh Malaysia ni, semua lelaki sembahyang Jumaat kat masjid, alangkah indahnya dunia ini. Alangkah bahagianya semua rumah tangga dalam dunia. Alangkah tenangnya seluruh dunia ni. Sembahyang Jumaat kat masjid. Bagi banyak masa kat masjid. Dulu orang kalau pergi masjid tak tahu bila balik, orang lelaki, sebab sibuk kembangkan agama. Sekarang orang kalau pergi masjid, mana ayah pergi masjid, bila balik, sekejap lagi balik. Tak lama balik lah tu, tunggu sekejap lah bang, sekejap je masjid. Kalau masjid sekejap. Mana abang, dia pergi kerja, bila balik entahlah, tak tahu balik bila. Mungkin tak balik pun ya juga. Kalau pergi kerja tak tahu bila balik. Tapi kalau pergi masjid, mana ayah, pergi masjid sekejap lagi balik lah tu. Sekejap lagi balik lah tu. Tak lama dah. Pergi masjid 5 minit, cepat-cepat balik. Sedangkan orang Islam dalam masjid macam ikan dalam air. Orang mukmin dalam masjid macam ikan dalam air. Orang munafik dalam masjid macam burung dalam sangkar. Walaupun masjid tu buruk, macam nak roboh, macam nak roboh, sujud berbum bunyi macam nak roboh surau pondok kecil. Walaupun hujan masuk, sujud macam masjid Nabi SAW, sujud atas lumpur. Kata sahabat kami, bila hujan kami sujud atas lumpur. Ribuan orang sujud atas lumpur. Lampu pun tak ada. Lampu hidup kemudian. Dah lewat dah. Baru Tamim Dari tahun keberapa baru bawa lampu sedikit, lampu pelita masuk masjid. Selama ni masjid Nabawi gelap gelita. Tapi masjid ini penuh dengan kebahagiaan. Masjid ni 24 jam hidup. Sehingga seluruh dunia datang pada Islam. Negara demi negara dalam dunia datang pada Islam. Untuk tuan-puan sekalian, jadikan rumah kita masjid sebagai asas dia. Amalan masjid bawa masuk dalam rumah kita. Rumah kita ada suasana solat, kejut isteri solat, kejut anak solat. Jadi insya-Allah tuan-puan, saya ada buat program iklan sikit keluarga sunnah, supaya kita jaga solat, dengar ulang-ulang kali. Dengar macam ni pun banyak faedah, masya-Allah. Mainkan kalau kita dengar dalam suasana, dalam majlis yang ramai, insya-Allah keluarga sunnah kita akan buat supaya ada kesedaran, dan supaya semua boleh datang, yang kahwin, belum kahwin, dah lama kahwin, yang nak refresh balik, nak kahwin, dah meninggal nak kahwin lagi ke, boleh datang keluarga sunnah, bawa mak ayah mertua, bawa menantu. Daftar di www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com. Jangan terlepas 4 Mac ke 3 Mac, 4 Mac
2017 ni di Matrek KL. Jangan terlepas, bawa keluarga ramai. Daftar awal ni ada promosi. Boleh daftar di www.keluargasunnah.com atau WhatsApp hari ni, WhatsApp 017 3666 848 017 3666 848 Keluarga Sunnah, supaya kita ada kesedaran iman amal, supaya bina keluarga dengan iman. Ada 4 amalan saya akan cerita dalam rumah tangga. Saya sendiri penceramah, kemudian Ustazah Hafizah Musa, Ustaz Herianto, penutup akan Ustaz Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali Zainal Abidin. Ada 4 orang penceramah. Tuan-puan jangan lepaskan, datang ramai-ramai. Boleh bawa ramai-ramai. Dan yang lepas pada ibu-ibu tunggal yang datang, ada orang sponsor ibu tunggal ramai-ramai datang. Mereka datang, mereka bahagia. Dia kata, Ustaz, kami tak sempat dengar majlis-majlis macam ni. Kami tak sempat dengar majlis-majlis macam ni. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu bawalah keluarga datang ramai-ramai. Dan buku, saya ada jual buku-buku doa, amalan-amalan. Tuan-puan nak dapatkan buku Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Ramai lelaki baca buku surat 6 je dah nangis. Saya puji bagi Allah. Lepas tu tak baca-baca dah. Lepas tu tak baca-baca dah. Boleh baca insya-Allah. Dia nangis dah, rasa nak peluk keluarga. Dia bacalah. Dia boleh WhatsApp set buku tu 013, ada promosi 013 2984 984 013 2984 984. Dan banyak sekolah yang jemput saya untuk program sekolah, untuk parenting, untuk guru-guru. Boleh WhatsApp 013 255 6423. Saya akan beritahu keyakinan kepada Allah tentang supaya bina solat. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, untuk tu dibuat di Matrek KL. Jemput sama-sama. Boleh tengok kat Facebook saya ni. Dan tuan-puan kongsilah ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah SWT sayang dan terima kita. Tu yang pertama. Lain tersekat-sekatnya. Yang pertama, jaga solat. Nak sambung ke? Ke dah tak larat. Dah jaga solat, Allah SWT akan jaga kita. Bila kita jaga solat, Allah akan jaga kita. Minta dengan Allah, harap dengan Allah, nangis. Saya tulis buku Tangisan Umat. Buku yang mula-mula saya tulis, Tangisan Umat, supaya banyak nangis. Tuan-puan sekalian, bila tak nangis, hati kita jadi kosong, jadi tawar. Rupa-rupanya menangis depan Allah, kalau tuan-puan ada 1 juta pun tak boleh beli menangis, harga menangis depan Allah. Tuan-puan ada berapa juta dalam bank? Ada tanah, ada banyak duit ke? Tak ada sangat. Ada RM300, ada RM30. Banyak mana pun duit kita tak boleh tukar dengan nilai tangisan di depan Allah SWT. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau tak boleh nangis, buat-buat nangis. Nangis waktu solat ni nikmat, waktu malam. Nangis depan Allah, ya Allah, sungguh-sungguh nangis. Saya ingat dulu masa kawan-kawan nak buat dakwah, dia nangis. Nangis, ya Allah, kami cakap macam Nabi-Nabi, tapi perangai kami macam labi-labi. Saya pun ketawa. Cakap macam Nabi-Nabi, perangai macam labi-labi. Sebab apa macam labi-labi? Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap buat, sekejap tinggal. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak nangis pada Allah. Bila kita nangis, Allah SWT akan sayang kita. Allah akan jaga kita, Allah akan bantu kita. Jaga solat, tu je kunci dia. Pertama, dalam pertama tadi, yang pertama je lah, cukuplah. Jaga solat fardu, awal waktu. Azan di masjid, wanita awal waktu tunggu atas sejadah. Yang kedua, jaga solat fardu. Yang kedua, dalam solat tadi, jaga solat tahajud malam. Jangan tinggal solat tahajud. Nangis waktu malam. Maulana Ilyas rahmatullah alaih, ada seorang alim nama Syekh Ilyas, dah meninggal lama dah. Dia masa dekat satu kawasan kat masjid, dia nangis sampai orang ramai datang kat masjid tu. Dia nangis dekat sebelah masjid ada taman. Dia nangis dalam taman. Rupanya nangis ni satu nikmat. Dia nangis dalam taman tu kuat-kuat. Dia nangis dalam taman tu. Sampai orang datang ingat ada binatang buas, dia nangis. Dia kata, ya Allah, ni Ilyas yang miskin, Ilyas yang susah, yang miskin, yang hina, minta ampun. Ya Allah, Ilyas minta tolong. Dia sebut nama dia, bahasa diri dia. Ilyas minta tolong. Ya Allah, hamba-Mu minta tolong. Ilyas ni minta tolong. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh manusia dalam dunia ni. Ya Allah, jangan satu orang masuk neraka. Ya Allah. Tuan-puan, kalau baca doa-doa ni, untung kalau kita jadi orang Islam yang baik, anak yang soleh. Saya semalam ziarah kubur mak.
Masa ziarah kubur mak, Allah beri saya rasa bila baca Rabbi auzi'ni, surah Al-Ahqaf ayat 15. Masya dan Talha nak degil apa nak baca, Talha ajar selalu baca doa ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah, tunjukkan kami an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, macam mana kami nak bersyukur dengan nikmat yang kau beri kepada kami. An'amta alayya wa ala walidayya, dan kedua orang tua kami. Ya Allah, tunjuk pada kami bagaimana kami nak bersyukur dengan nikmat-Mu dan nikmat yang kau beri kepada orang tua kami. Saya bila baca ni, saya sedih. Saya teringat macam mana Allah beri mak ayah saya hidayat, Allah beri keluarga saya hidayat. Tak ada ungkapan, tak ada ucapan, tak ada perkataan. Bagaimana nak cakap terima kasih pada Allah, nak syukur dengan nikmat agama ni. Kalau kita bagi seluruh dunia pun, kita tak dapat nak bayar nikmat dapat kenal dia sebagai Tuhan. Kita tak dapat bayar nikmat dapat kenal dia sebagai Tuhan. Rupanya bila kita baca doa-doa ni, kita bukan saja doakan diri kita, kita juga doa untuk mak ayah kita. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Dan ya Allah, tunjukkan kami bagaimana nak buat amal saleh, wa an a'mala salihan tardahu, hanya semata-mata untuk redha Engkau, untuk Engkau sayang kami, untuk Engkau maafkan kami. Kami tak nak selain daripada tu. Kami tak nak kasih sayang orang, penghargaan orang, pujian orang. An'amta alayya wa ala walidayya, an'amta alayya, an'amta alayya wa an'amta alayya walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati wa aslih li wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, wa aslih li, perbaiki diri kami. Maknanya orang Islam ni Allah suruh kita jadi orang baik. Wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, perbaiki diri kami, perbaiki lidah kami, perbaiki akhlak kami, perbaiki pandangan kami, perbaiki pendengaran kami, perbaiki sifat kami, perbaiki solat kami, perbaiki Quran kami, perbaiki iman kami, Islam kami. Wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, perbaiki keturunan zuriat kami. Doa-doa ni mengajar kita penuh kasih sayang. Kita minta untuk zuriat kita, anak-anak, walaupun belum lahir anak tu, walaupun orang belum kahwin, anak muda Islam, kalau dia betul-betul amalkan doa ni je pun, wa aslih li fi zuriyati, dia belum ada anak, tapi dia ingin supaya anak dia jadi orang baik. Dia ingin supaya anak dia jadi baik. Dia ingin supaya dia nak berterima kasih pada Allah atas kebaikan diri mereka dan kebaikan yang Allah beri pada mak ayah mereka. Wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15. Tuan-tuan sekalian, untuk tu kita bila baca doa-doa ni, kita belajar jadi orang baik, kita jadi orang yang penyayang. Bayangkan kita doakan, walaupun kita bujang, contoh kalau orang bujang, dia walaupun belum ada anak, dia dah doakan untuk anak yang bakal lahir dalam dunia ni. Tuan boleh bayang kasih sayang begini. Orang yang belum pernah lahir pun kita doakan mereka. Orang yang belum kita pernah kenal pun kita belajar doakan mereka. Bayangkan kita doakan, macam mana pula orang yang depan mata. Untuk tu jangan bergaduh dengan orang Islam, dengan orang bukan Islam tanpa sebab. Kita berjuang kalau lawan agama, bunuh orang, kita akan duduk paling depan berlawan, berperang dengan mereka, pertahankan orang Islam, pertahankan nyawa orang Islam. Kita akan tentang mereka kalau mereka hina agama, kita akan lawan, pertahankan agama.
Tapi kita kena ada rasa kasih sayang pada semua orang dalam dunia. Jangan memusuh dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan mak ayah, dengan keluarga. Jangan memusuh dengan siapa-siapa. Jangan benci dengan siapa-siapa. Jangan marah dengan mana-mana orang. Apa saja terjadi, salah diri kita sendiri. Islam mengajar kita mendoakan orang yang belum lahir dalam dunia. Allahu Akbar. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, anugerahkan kami, hablana min azwajina, min Al-Ahqaf ayat 15, min azwajina yang surah tadi, ini surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana, ya Allah, hablana min azwajina, ya Allah, anugerahkan kami, pasangan kami, azwajina wa zuriyatina, dan keturunan zuriat kami, qurrata a'yun, dan menjadi penyejuk mata, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan mereka pemimpin-pemimpin kepada kebaikan dalam dunia ni, pemimpin kepada orang-orang yang bawa orang-orang baik dalam dunia ni. Maksudnya ialah kita mendoakan orang yang belum lahir, kita mendoakan anak-anak kita yang belum kita tahu, walaupun untuk siapa-siapa. Maknanya Islam ni mengajar kita kasih sayang. Kita dia ajar sayang orang belum lahir. Sebab tu kalau kita ada kawan-kawan yang baik-baik, dan dengan mereka ni walaupun tak bagi duit, tak bagi apa-apa, kita hargai mereka. Sebab waktu malam mereka doakan kita. Sebab tu kalau kita ada kawan-kawan orang biasa, mungkin orang biasa, ini kan pula orang-orang alim, orang yang banyak berdoa kebaikan, kita syukur. Sebab mereka doakan kita walaupun kita tak pernah jumpa dia. Mereka malam-malam mereka nangis untuk mak kita, mereka nangis untuk anak kita, mereka menangis untuk keluarga kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, amalkanlah doa-doa ni. Lain kali kita kongsi lagi panjang-panjang, nanti takut orang lain nak dengar, dia tak larat nak dengar panjang-panjang. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Terima kasih pada tuan-puan sekalian. Saya doakan Allah beri bahagia pada tuan-puan semua yang mendengar. Allah beri ketenangan, tambahkan rezeki. Allah beri nikmatnya mencurah-curah. Allah beri dapat jumpa dengan Rasulullah SAW, dapat berjumpa Allah dengan kasih sayang, keredaan dia, dengan kecintaan. Dan tuan-puan, nanti ke akhirat kalau tak nampak saya dalam syurga, saya carilah, tanya, ya Allah, ada seorang ustaz nama, ada orang panggil Abid Liu, Cina tu, mata tak berapa sepet tapi tak nampak dalam syurga hari ni. Ya Allah, apa pun kesalahan dia, mohonlah keluarkan dia daripada neraka, masuk dalam syurga. Kalau tuan-puan tak nampak saya, kalau tuan-puan tak nampak saya, cari-carilah dekat akhirat nanti. Nabi SAW pesan pada sahabat begitu, sahabat pada pesan pada sahabat yang lain, kalau tak nampak saya dalam syurga, saya carilah saya. Sebab kita semua belum tahu nasib kita. Kita semua berharap keredaan Allah, dan kita minta Allah terima kita. Dan tuan-puan ramai-ramai ni, nanti ingat-ingatlah kalau teringat, cari-carilah. Jadi mudah-mudahan Allah terima. InsyaAllah tuan-puan, jemput daftar keluarga sunnah 4 Mac, nanti tuan-puan cek tarikh dia. 4 Mac ni, 4 Mac di Matrek KL. Daftar di www.keluargasunnah.com, www.keluargasunnah.com. Pada 8 pagi sampai 5 petang penceramah Habib Ali Zainal Abidin, Ustaz Arianto, Habib Ali Zainal Abidin, Ustaz Arianto, Ustaz Zahnu Hafizah Musa, dan saya sendiri, dan Ustaz Rahman Liu. Rahman Liu, 5 orang. Rahman Liu, saya, Ustaz Arianto, Hafizah Musa, dan Habib Ali Zainal Abidin, pasal kekeluargaan, hak isteri, hak suami, bentuk keluarga dengan iman, dengan dakwah, taklim, ibadat, khidmat. Saya akan kongsi macam nak buat taklim dalam rumah, macam nak bangunkan anak dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-puan datanglah ramai-ramai, bawa keluarga ramai-ramai, bagi penuh dewan tu. Mudah-mudahan supaya bertambah semangat nak buat lah bila ramai-ramai datang. Semua segala puji bagi Allah, semua segala puji bagi Allah. Jemput datang ramai-ramai, jangan terlepas peluang. Dan boleh juga tuan-puan mana ramai ada yang lepas-lepas, ada orang sponsor, ibu-ibu tunggal, tuan-puan boleh sponsor sendiri atau cari dan hantar ramai-ramai. Dan orang susah semua boleh datang, yang nak kahwin, dah kahwin, sedang melaluinya, yang nak cerai, orang yang dah lama. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang keluarga sunnah. Alhamdulillah, banyak orang yang mula daripada tak solat, mula solat.
Jadi yang paling penting keluarga sunnah ni tujuannya supaya jadikan keluarga ni sebagai sebab untuk kita semakin rapat dengan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita semua. Terima kasih kepada tuan-puan. Allah beri seluruh tuan-puan hajat-hajat yang tuan-puan inginkan. Semoga Allah kabulkan semuanya. Yang baik untuk agama dunia akhirat Allah segerakan. Apa yang tak baik untuk agama dunia dan akhirat Allah SWT jauhkan. Untuk keluarga sunnah tadi, daftar di www.keluargasunnah.com atau WhatsApp 017 3666 848 017 3666 848. Untuk program dapatkan set buku boleh WhatsApp Istriku Bidadari, Tangisan Umat yang saya sebut, kisah-kisah dan buku doa-doa, ada manzil, dalam tu ada 7 ayat munjiat dan ada ayat asy-syifa dan doa Abu Darda yang sangat mujarab. Ayat munjiat ni kalau tuan-tuan baca Al-Quran, banyak orang-orang yang ditimpa musibah, saya bagi doa ayat manzil ni. Baca ayat tu pun tengok makna, hati dah tenang dah. Dalam Quran ada, tapi bila macam tu mudahlah kalau tuan-tuan tak hafal. Bila baca, insya-Allah banyak Allah bagi kesihatan, bagi kekuatan, iman, keteguhan, stres Allah hilangkan. Baca ayat mana-mana pun dah mendapat kesan. Contoh ayat pertama, ayat 7 ayat munjiat. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tak ada qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Tak ada apa-apa yang akan berlaku dalam hidup saya melainkan apa yang tak ada musibah akan datang melainkan apa yang Allah tentukan. Cukuplah Allah buat saya, Dialah penolong saya, dan kepada Dialah saya berserah, saya bergantung. Baca ayat tu pun hati kita dah tenang dah. Tak ada akan bahaya, ketenangan, kebahagiaan yang boleh beri semua ni Allah SWT. Tuan-tuan nak dapatkan set-set buku tu, manzil, dan ada doa-doa yang bila timpa musibah hilang, Nabi kata baca dapat pahala dan ganti lebih baik. Ayat kita ulang 7 kali, Allah jauhkan daripada musibah. Dan ada doa-doa yang lain-lain. Al-Ahqaf 15, surah untuk ibu bapa amalkan kekeluargaan. Saya masuk dalam buku doa tu, doa kuning tu dan manzil. Dapatkan buku doa tu saja pun boleh, atau set buku boleh WhatsApp 013 Istriku Bidadari, Tangisan Umat Menelusuri Cinta, Melalui Hidup dengan Cinta, Melihat dengan Cinta, Mendengar dengan Cinta, dan Perjalanan dengan Umat boleh WhatsApp 013 2984 984 013 2984 013 2984 984. Itu keluarga sunnah 0173666848. Tu jemput saya ceramah, program-program sekolah-sekolah banyak jemput dah ni. Saya puji bagi Allah, guru-guru dan team building pejabat boleh WhatsApp 013 255 6423 atau nombor pejabat 03 8926 7020. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan sekalian, salah-salah silap. Semoga Allah SWT terima kita semua. Saya minta maaf semua salah silap saya. Doakanlah untuk semua orang dalam dunia. Banyak doakan semua orang. Mudah Allah terima. Mudah Allah SWT temukan kita dengan Rasulullah, salam keluarga Nabi, dengan Ahlul Bait. Allah jumpa dengan Allah, minta ampun supaya Allah redha kita dan keadaan Allah terima kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.